Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran mengupas kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada kitab ini membahaskan tentang kumpulan doa dan juga zikir. Dan saya menggunakan kitab Al-Azkar yang telah diterjemahkan oleh Almarhum Al-Fadhil Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit. Jadi Alhamdulillah, kita menyambung dalam kitab Al-Azkar ni pada muka surat 78, bab apa yang dibaca ketika mandi. Bab apa yang dibaca ketika mandi. Apa dia kata sini? Dianjurkan bagi orang yang mandi membaca semua bacaan-bacaan yang kami sebutkan buat orang yang berwuduk, dari membaca bismillah dan seterusnya. Dan seterusnya yang lain. Baik, apa yang dia kata sini? Dianjurkan bagi orang yang mandi. Bila kata mandi sini, makna mandi yang dituntut. Mandi junub ataupun mandi hadas besar. Ataupun mandi-mandi yang sunat. Baik, kenapa kita nak kena kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pengarang kitab ini, pengarang kitab Al-Azkar ni, beliau memasukkan bab tentang apa yang nak dibaca ketika mandi, iaitu mandi yang dituntut, adalah kerana membaca doa, membaca zikir adalah perkara yang mulia. Dan membaca doa juga merupakan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia menunjukkan kerendahan diri seorang hamba. Bagaimana seorang hamba itu sangat memerlukan kepada pertolongan, pemberian daripada Tuhannya Allah Azza wa Jal. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dia kata sini, dianjurkan bagi orang yang mandi membaca semua bacaan-bacaan yang kami sebutkan bagi orang yang berwuduk. Bermakna apa yang perkara-perkara sunat, zikir-zikir sunat, doa-doa yang sunat dibaca ataupun dibaca ketika seseorang itu angkat wuduk, maka disunatkan juga ia baca ketika dia mandi. Termasuk sunat-sunat wuduk. Termasuk sunat-sunat wuduk seperti membasuh 3 kali, memulakan wuduk atau memulakan mandi itu dengan membaca bismillah. Baik, bila kata tentang membaca bismillah, bermakna membaca bismillahirrahmanirrahim. Perkataan membaca bismillahirrahmanirrahim ini dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan orang yang dalam haid atau orang yang dalam keadaan junub, kerana membaca bismillahirrahmanirrahim itu bermakna dia membaca sebagai zikir, bukan dia baca sebagai untuk membaca Al-Quran. Jadi balik kembali tadi tentang sunat-sunat angkat wuduk, dan juga boleh dilakukan bagi orang yang hendak mandi adalah mulakan dengan baca basmalah, membasuh 3 kali, mendahulukan yang kanan, kan? Kemudian setelah
setelah mandi itu membaca doa setelah angkat wuduk. Maka disunatkan juga dia membacanya setelah dia mandi. Kemudian tentang tentang berkenaan dengan basmalah, jika mana Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, ini mengikut sebab apa perkataan kebanyakan para ulama. Jika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kerana sebagai niat zikir. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia angkat wudu ataupun sebelum dia mandi itu, usually bermakna dia memang untuk baca zikir. Dia tak ada niat untuk membaca Al-Quran. Maka itu diperbolehkan. Tidak mengapa. Tapi kalau dia memang purposely baca basmalah itu kerana niat membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah haram kerana dia membaca Al-Quran. Dan hal tersebut itu dilarang bagi orang yang dalam junub dan juga orang yang dalam keadaan haid. Baik. Dan seterusnya yang lain, dan tidak ada bezanya antara orang yang junub hadas besar atau perempuan yang haid datang bulan dan selain mereka. Baik. Jadi apa yang nak kata sini, tak kisahlah mandi apa yang dia nak lakukan. Mandi tu bagi orang yang junub hadas besar ke atau orang yang haid ke dan sebagainya, bermakna dia boleh sunat-sunat mandi tersebut sama dengan sunat-sunat wuduk. Baik. Tapi ada pula ulama mengatakan kalau dia dapat elakkan daripada baca basmalah itu lebih baik. Seperti menggantikan daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca Bismillahilazimil halim. Ditukar. Bismillahilazimil halim. Baik. Dan ada pula ulama mengatakan makruh membaca basmalah ketika dalam keadaan haid dan juga ketika dalam keadaan junub. Baik. Berkata setengah sahabat kita, jika dia seorang junub atau haid, jangan membaca bismillah. Dan yang masyhur, dia tetap dianjurkan bagi keduanya seperti selain mereka. Akan tetapi kedua mereka tidak boleh meniatkan membaca sebagai Al-Quran. Ini yang telah dikatakan tadi. Walaupun memang ada sebagai ulama mengatakan tidak boleh. Bila kata bismillah bermakna membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekadar baca bismillah itu memang tidak ada masalah. Yang masalahnya yang timbul sekarang ini adalah apabila dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia pendek kata dia ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dibolehkan selagi mana dia tidak meniatkan membaca Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan adalah lebih baik untuk dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim tetapi digantikan dengan perkataan Bismillahilazimil halim. Pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya adalah makruh. Mengatakan hukumnya adalah makruh, manakala yang keempat pula pendapat yang keempat mengatakan hukumnya totally tak boleh. Tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di sini mengatakan dan yang masyhur dia tetap dianjurkan bagi keduanya seperti selain mereka. Bermakna tetap dianjurkan membaca basmalah bagi orang yang haid dan orang nifas dan juga orang yang junub ketika dia hendak mandi. Baik, ini pun telah saya katakan kalau dia junub atau bermandi dekat dalam bilik air. Jadi kalau dalam bilik air bermakna tidak dilafazkan bacaan basmalah tersebut, dibaca di dalam hati. Baik, jadi itulah dibawakan bab ni ringkas saja. Kenapa ni ringkas? Dia mungkin pada setengah daripada kita merasakan tak perlu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau ni membawakan tajuk ini supaya kita jangan terlepas peluang. Peluang apa? Bila kita mandi, itu adalah sebuah ibadat. Mandi junub ibadat. Mandi hadas besar, haid ataupun nifas, itu adalah mandi ibadat. Kemudian kita mandi sunat. Contoh seperti mandi sunat Jumaat. Mandi hari raya lah. Itu semua ibadat sunat. Jadi dalam ibadat sunat tu juga ada ibadat-ibadat sunat yang lain. Seperti membuat perkara-perkara yang sunat di dalamnya. Seperti bermulakan dengan baca basmalah, mendahulukan yang kanan, basuh dengan 3 kali dan sebagainya.
Kemudian setelah itu ditutup dengan membaca doa setelah angkat wuduk. Sama. Mandi sunat ke, mandi wajib ke, angkat wuduk ke, doanya sama. Baca doa, membaca doa angkat wuduk. Kan? Dan kita pun dah lalu tentang kita dah lalu doa fadilat, doa orang yang baca doa setelah angkat wuduk tu, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim mengatakan, dan yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, hadisnya itu adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Kemudian ada tambahan pula dalam riwayat Imam Tirmizi, baca barang siapa yang baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang istiqamah, yang selalu baca doa ni setelah dia angkat wuduk, maka pahalanya, maka dibukakan baginya semua pintu syurga, yang dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak. Nampak? Kita nampak amalan dia simple, amalan dia senang untuk buat. Apa dia? Baca doa lepas angkat wuduk. Apa pahalanya? Dibukakan baginya semua pintu syurga, yang dia boleh masuk mana pintu yang dia hendak. Besar kan? Jadi modal dia kita amalkan dan kita istiqamah. Kita terlupa pun baca juga. Lepas sembahyang kita terlupa. Alamak, tadi lupa nak baca doa angkat wuduk. Masih ada wuduk, baca juga. Dan lepas beberapa tapak, lepas angkat wuduk tu, tiba-tiba member ajak berbual, tanya khabar dan sebagainya, sampai kita lupa nak angkat, sumpah lupa nak baca doa setelah angkat wuduk, kita tetap baca juga. Jadi perkara yang sama juga dibuat setelah seseorang itu selesai daripada mandi. Baik, bila kata selesai mandi itu bermakna setelah dia keluar daripada kamar mandi atau keluar daripada bilik air. Baik, jadi dia sambung lagi kata sini tentang apa yang dibaca pada waktu bertayamum. Baik, jadi bila kata tayamum tu dia main reason dia seseorang itu bertayamum, yakni menggunakan debu tanah. Bila kata debu tanah, tayamum tu hanya pada dua anggota saja, iaitu muka dan tangan hingga kepada siku. Tetapi dalam pendapat Imam Nawawi mengatakan tangan sampai pergelangan tangan saja. Ala kulihal, tetap pendapat yang dipakai itu adalah pendapat yang mengatakan tayamum itu muka dan tangan, iaitu daripada ujung jari sampai siku. Lebihkan sedikit daripada siku. Baik. Jadi itu berkenaan tayamum. Jadi sebabnya tu dua. Sama ada air itu tidak ada secara zahir. Secara zahir air itu memang tak ada. Bermakna kalau ikut dalam bahasa Arab maknanya faqdul ma'i hissan. Bermakna air itu benar-benar tak ada. Apa paip memang rosak ke, air tak sampai ke, atau dah lama tak turun hujan ke, tiba-tiba tak ada air, maka bila datang waktu sembahyang dia kena bertayamum. Kemudian yang kedua, air itu tidak ada secara maknawi. Air itu tak ada secara maknawi. Bila kata air tak ada secara maknawi, bermakna air itu ada, tapi dia tak boleh gunakan air tersebut. Dia tak boleh gunakan air tersebut. Macam mana pula tak boleh gunakan air? Kerana dia ada sakit. Dia ada sakit, penyakit, dia tak boleh kena air. Contoh bagi orang yang bandage, orang yang berbalut. Macam mana hukum dia angkat wuduk dia? Maka dia kena bertayamum. Macam mana cara bertayamum dia? Dia kena bertayamum dengan angkat wuduk. Caranya itu nak kena belajar. Tapi apa yang dia nak cakap sini, saya cuma beritahu introduction saja tentang masalah tayamum. Apa yang kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dianjurkan ketika hendak memulakan tayamum membaca dahulu basmalah. Jika dia seorang junub atau haid, boleh dia melakukan seperti apa yang kami tunjukkan sebelum ini bila dia hendak mandi. Adapun membaca tasyahud sesudah itu dan lain zikir terdahulu dalam wuduk serta doa pada wajah dan kedua telapak tangan, saya tiada menemukan sesuatu kata pun daripada sahabat kami dan tiada dari selain mereka yang nyatanya hukumnya sama seperti yang disebutkan pada hukum wuduk, kerana tayamum itu adalah pensucian sama seperti wuduk juga. Baik, apa yang dapat kami rumuskan di sini, dia kata dianjurkan ketika hendak memulakan tayamum
membaca dahulu bismillah. Sama juga. Bermakna pendek kata tayamum, mandi dan wuduk zikirnya tetap sama. Membuatnya juga adalah sama. Maksud saya membuatnya adalah membaca basmalah, mendahulukan yang kanan. Tetapi ada dalam perkara-perkara sunat yang dalam wuduk yang hukumnya adalah makruh dibuat pada tayamum. Makruh dibuat pada tayamum, seperti kalau dalam wuduk itu kita disunatkan at-taslis. Taslis tu maknanya kita mengulang sebanyak 3 kali. Tetapi dalam bab tayamum, kita at-taslis tu hukumnya adalah makruh. Tayamum itu hanya sekali saja. Tepuk muka. Tepuk lagi tangan kanan dan tangan kiri. Itu je. Tepuknya 2 kali. Dia tak ada kata sampai 3 kali. Dah muka tangan dah habis, lagi sekali tepuk muka tangan lagi, kemudian tepuk lagi muka tangan lagi, tak. Lama-lama member boleh kena penyakit semput pasal debu semua masuk dalam mulut dia. Tayamum tak disunatkan untuk dia ulang 3 kali. Cukup dia sekali. Muka dan tangan dah habis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi perkara-perkara yang makruh yang berbeza dengan wuduk, seperti kalau dalam wuduk tu kita sunat melebihkan. Kalau tayamum kita tak sunat lebihkan. Tak sunat. Bahkan kita disunatkan untuk tipiskan debu kita sebelum kita menyapu di muka. Baik. Dan itu perbezaan antara sunat-sunat tayamum dan juga sunat-sunat wuduk. Tapi kebanyakannya tetap dibuat pada tayamum. Kalau tayamum dengan wuduk bermakna masih lagi tetap kita mulakan dengan basmalah. Dan sama juga bila kata tayamum, kita tetap sunat memulakan dengan tangan kanan. Dan juga pada tayamum juga kita disunatkan untuk membaca doa setelah angkat wuduk pun sama juga. Mengikut pendapat yang ramai. Kenapa? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di situ, kerana tayamum itu adalah pensucian sama seperti wuduk juga. Nampak? Jadi sama. Wuduk, mandi dan juga tayamum. Tiga-tiga ni adalah kategori bersuci. Jadi tetap disunatkan membaca doa setelah angkat wuduk, setelah seseorang itu bertayamum dan juga setelah seseorang itu mandi. Baik. Jadi telah selesai dah. Pun sama juga. Dia bab yang ringkas tapi tetap kita Imam Nawawi letakkan supaya apa? Supaya kita tak merasa rugi. Peluang ni Allah SWT berikan dengan memberitahu kepada kita melalui Nabi SAW tentang doa membaca setelah angkat wuduk. Dibukakan baginya semua pintu-pintu syurga. Jadi kalau lepas mandi pun dia baca, lepas tayamum pun dia baca, Allah nampak usaha dia benar-benar nakkan syurga Allah SWT. Jadi kita yang dah dengar hadis ni, dah dengar mengenai perkara ini, ilmu ini, kita amalkan. Jangan kita baca saja. Macam tadi bismillah. Kan? Ada 4 hukum. Kita asyik baca, kita asyik belajar bismillah tu 4 hukum. Tapi yang penting tu adalah kita buat. Jangan kita belajar tapi kita tak buat. Baik. Sambung lagi pada tajuk yang baru. Bab apa yang dibaca apabila dia menuju ke masjid. Sudah kami sebutkan terdahulu dari ini. Apa yang patut dibaca jika dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat mana pun. Jadi jika dia keluar ke masjid, maka dianjurkan baginya untuk menyatukan kesemua doa-doa itu kepada apa yang akan kami riwayatkan daripada Sahih Muslim mengenai hadis daripada Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang peristiwa penginapannya di rumah makciknya Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Baik, jadi ini apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kita sebelum ini sudah melalui doa ketika keluar rumah. Kan? Sudah kami sebutkan terdahulu dari ini apa yang patut dibaca jika dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat mana pun. Jadi awal sekali Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan kita dah lalu doa-doa yang dibaca
yang hendak dibaca bila dia nak keluar rumah. Jadi sekarang ni dia ada masuk tajuk yang baru, doa yang khusus dibaca ketika seseorang itu hendak menuju ke masjid. Jadi dia bermakna kata Imam Nawawi sini adalah dianjurkan baginya untuk menyatukan kesemua doa-doa itu. Doa keluar rumah berserta dengan doa keluar pergi masjid. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa yang akan kami riwayatkan daripada Sahih Muslim, mana hadis ini hadis sahih, mengenai hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang peristiwa penginapannya di rumah makciknya Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Ni apa kena mengena benda ni sekarang? Hadis yang nak dibawakan sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu sedang bermalam di rumah makciknya, khalatuhu. Makcik sebelah ibunya. Ibu Sayyidina Abdullah bin Abbas bernama Ummul Fadl. Ummul Fadl ni punya adik namanya adalah Maimunah. Ummul Fadl ni punya adik namanya Maimunah binti Al-Harith. Binti Al-Harith. Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha sebelum bernikah dengan Nabi SAW, beliau ni adalah isteri Nabi SAW. Beliau ini pernah bernikah dengan orang lain. Dan Nabi SAW bernikah dengan beliau dengan menjadikan pakciknya Sayyidina Abbas sebagai wakil untuk meminang Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha bernikah dengan Nabi SAW. Dekat sini dia ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Maimunah ketika pulang daripada menunaikan umrah qada. Umrah qada tu berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Kalau kita singkap kembali dalam sirah Nabi SAW, Nabi SAW ada perjanjian Hudaibiyah. Berlaku perjanjian Hudaibiyah itu pada tahun ke-6 Hijrah. Di mana di antara perjanjian Hudaibiyah itu adalah hendaklah orang Islam tidak boleh menunaikan umrah pada tahun itu. Kalau dia nak buat umrah, dia kena buat tahun depan. Nak buat umrah, kena buat tahun depan. Jadi bila Nabi SAW buat tahun depan, bermakna tu umrah sebagai umrah qada. Umrah qada. Baik. Jadi dalam perjalanan pulang itu, tahun ke-7 Hijrah, panjanglah cerita tentang peristiwa umrah qada itu dan seterusnya lah. Dan bila buat umrah tu pula, di antara perjanjian itu, perjanjian Hudaibiyah tu tahun ke-6 Hijrah, boleh buat umrah tapi tak boleh lebih daripada 3 hari. Bermakna within 3 days nak kena keluar daripada Mekah. Dan Nabi setuju. Jadi pada tahun 7 Hijrah itulah yang Nabi SAW dalam perjalanan pulang itu bernikah dengan Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Baik. Jadi yang timbul masalah sekarang, yang jadi perselisihan ulama, apakah Nabi SAW ketika itu bernikah dalam keadaan ihram, muhrim lah, kalau bahasa Arabnya muhrim, orang yang dalam keadaan ihram, ataupun setelah Nabi selesai daripada melakukan umrah. Ada few riwayat, beberapa riwayat, kebanyakan riwayat yang mutawatir adalah Nabi SAW bernikah setelah Nabi menjadi halal. Maknanya setelah selesai melakukan ibadat umrah, bermakna Nabi bukan dalam keadaan ihram. Itu adalah riwayat yang mutawatir. Pasal ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan, hadis juga mengatakan bahawa Nabi bernikah dalam keadaan muhrim. Yang kedua, Nabi menikah dalam keadaan halal. Baik. Jadi riwayat yang mutawatir adalah Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha ketika Nabi dalam keadaan halal. Nama Sayyidatina Maimunah ni, nama asal beliau adalah Barra. Kemudian ditukar oleh Nabi SAW
menjadi Maimunah. Jadi Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, umur beliau ni panjang. Ada mengatakan bahawa beliau ini wafat ketika beliau berumur lebih kurang 80 tahun. Ada yang kata 80, ada yang kata 81 tahun dan seterusnya. Dan ada juga pendapat-pendapat yang lain. Dan ada pula yang mengatakan dan beliau ini wafat lebih kurang pada tahun Hijrah lebih kurang dalam tahun 80. Tahun 60 Hijrah. Baik. Jadi apa yang Sayyidatina Ummul Mukminin, Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha riwayatkan? Apa yang kena mengena dengan Sayyidatina Maimunah? Kerana Sayyidina Abdullah bin Abbas bermalam di rumah makciknya. Balik kepada cerita ini. Tu tadi cerita berkenaan sejarah ringkas saja mengenai Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Hadis yang mana menyebutkan, kembali pada pembacaan kitab, hadis yang mana menyebutkan tentang tahajudnya Nabi SAW. Beliau berkata, maka muazzin pun berazan kerana solat subuh. Fa'azzana muazzinun. Maka muazzin pun berazan kerana solat subuh. Maka Nabi SAW pun keluar untuk menunaikan solat subuh itu seraya baginda membaca, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al fi khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah cahaya pada hatiku, dan cahaya pada lidahku, dan cahaya pada pendengaranku, dan cahaya pada pemandanganku atau penglihatanku, dan cahaya di belakangku, dan cahaya di hadapanku, dan cahaya di atasku, dan cahaya di bawahku. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku cahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, jadi tentang hadis ini, kalau kita memahami daripada hadis yang dibacakan sini, Nabi SAW setelah azan subuh, maka muazzin pun berazan kerana solat subuh, maka Nabi SAW pun keluar untuk menunaikan solat subuh. Bermakna Nabi SAW keluar menuju ke masjid setelah azan subuh. Baik, ini memang kalau kita buka, kalau tak silap saya dalam kitab Bidayatul Hidayah pun ada. Setelah solat subuh, setelah bang subuh keluar rumah. Bermakna dalam apa yang kita dapat faham sini adalah kita menunaikan sembahyang qabliyah subuh itu di rumah. Menunaikan qabliyah subuh itu di rumah. Jadi, setelah menunaikan solat qabliyah subuh, maka dibaca doa yang tadi disebutkan tadi. Dibacakan doa yang dibaca oleh Nabi SAW tentang Allahumma ja'al fi qalbi nura, dan seterusnya sampai habis. Baik, ini kalau kita ikut dalam kitab Bidayatul Hidayah, Nabi SAW keluar setelah azan subuh. Baik, kita harus ingat, Nabi keluar setelah azan subuh kerana rumah Nabi SAW sebelah masjid. Kita tengok raudah tu, kita tengok tempat disemadikan Nabi SAW, itu rumah Nabi. Biliknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersebelahan dengan raudah, kan sebelah je tu. Jadi raudah tu tempat asal Masjid Nabawi. Jadi rumah Nabi sebelah je tu. Jadi kalau memang baru azan subuh, baru Nabi keluar, memang kena. Memang kena pasal dekat dengan rumah Nabi SAW. Kemudian kenapa Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan sembahyang qabliyah subuh itu di dalam rumah? Kerana sembahyang sunat afdal dibuat dalam rumah. Itu hukum asal. Sembahyang sunat afdal dibuat di dalam rumah. Melainkan beberapa jenis sembahyang sunat yang afdal dibuat di masjid. Dan sembahyang sunat yang hanya boleh dibuat di masjid. Apa dia? Dia antara sembahyang sunat
yang afdal dibuat di masjid bagi laki-laki. Bagi perempuan tetap sunat dibuat di rumah. Semayang yang afdal buat di masjid di antaranya adalah seperti semayang sunat duha. Semayang sunat duha itu afdal bagi laki-laki buat di masjid. Semayang sunat pulang daripada belayar, daripada safar, afdal buat di masjid. Ini kalau ada kemampuan, ada kelebihan, maknanya ada kelapangan waktu, mampu untuk buat di masjid, maka afdal buat di masjid. Kalau rasa tak sempat nak buat kat masjid, terutama orang yang bertugas, dia nak semayang duha, kalau nak pergi masjid, nanti take time dan sebagainya, maka tak mengapa untuk dibuat di rumah. Yang penting buat. Jangan pasal bahaskan masalah, buat kat masjid ke, buat kat rumah, buat kat masjid ke, buat kat rumah, last tak buat. Itu lagi dul. Baik, jadi di antara semayang sunat yang afdal buat kat rumah tu tadi yang dah dikatakan. Jadi yang selainnya afdal buat sembahyang sunat di rumah bagi laki-laki. Melainkan kalau orang yang memang datang awal ke masjid dan dia nak buat sembahyang qabliyah waktu tersebut. Contoh, kita datang pergi masjid. Tak kisah masjid apa pun. Sampai di masjid, kita sampai awal kerana kalau kita nak keluar lepas dah masuk waktu, mungkin kita sampai masjid, imam pun dah beri salam. Kan? Jadi, kita keluar sebelum azan. Ni kalau waktu lain lah. Terutama waktu subuh. Contohlah kalau waktu zuhur tu kita keluar rumah pukul 12.45. Pukul 1 tengah hari dah sampai rumah. Dah sampai masjid. Jadi, bila kita nak tunggu waktu, bang masuk je waktu, kita pun semayang qabliyah. Jadi itu tetap afdal dia buat qabliyah itu di masjid. Bukan dia nak kena buat qabliyah di rumah kerana rumahnya berjauhan. Termasuk juga semayang qabliyah subuh. Jadi dia tengok keadaan. Kalau kita punya rumah bersebelahan dengan masjid, kalau kita semayang qabliyah kat rumah sempat, kita nak keluar lepas bang subuh pun sempat, nak baca doa Allahumma ja'al fi qalbi nura ni pun sempat, maka afdal buat kat rumah. Kemudian baru ke masjid. Sebab tu dalam sunat itu, di antara sunat setelah qabliyah subuh itu, baring sebentar, baring ke arah kanan menghadap kepada arah kiblat. Baring sebentar menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Supaya mengingatkan diri bahawa diri itu akan mati. Jadi kalau orang yang faham, dia tidak akan menegur. Maksud saya apa? Kalau kita nak amalkan perkara yang ni, dah baca doa semua, tiba-tiba kita baring kat masjid, kan? Kalau keadaan masjid tu memang orang yang faham, maka tak mengapa untuk dia buat. Tapi kalau dia buat kat masjid, dia tahu keadaan masjid tu kebanyakannya adalah orang-orang awam, orang yang menyinggah-nyinggah, kan? Orang yang singgah. Tiba-tiba dia pula lepas sembahyang sunat qabliyah subuh, contohlah kalau dia buat sembahyang qabliyah subuh tu di masjid. Lepas sembahyang qabliyah subuh dia baca doa ni kemudian dia baring. Kan? Nanti orang kat belakang cakap apa? Dia ni dah sembahyang qabliyah subuh tidur pula. Kan? Jadi kita tengok keadaan. Hukumnya pun sunat. Kalau rasa tak sempat nak buat atau keadaan tak mengizinkan nak buat, tak mengapa. Jadi balik kepada keadaan. Jadi kalau rumah kita berjauhan dengan masjid, maka kita keluarlah sebelum azan subuh. Jadi bila kita sampai pun sempat tunggu Bilal laungkan azan. Kemudian kita pun semayang sunat qabliyah subuh dan kita ikuti dengan baca doa yang tadi disebutkan. Sebab itu kat sini dia terjadi perselisihan di antara ulama. Apakah bila doa ni nak baca? Doa ni nak baca bila bangun tidur ke, pada tengah malam ketika waktu tahajud, atau doa ni nak baca ketika nak keluar rumah pergi ke masjid pada setelah bang subuh, ataupun doa nak dibaca setelah seseorang itu semayang qabliyah subuh. Kalau mengikut riwayat apa yang dilakukan oleh al-imam pada salafus salih, mereka membacanya setelah semayang qabliyah subuh. Dan kalau seseorang itu mampu, dia menambah zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, baca 100 kali. Tempatnya itu dibaca di antara azan subuh dan semayang qabliyah subuh.
Bang subuh habis, sebelum dia sembahyang qabliyah subuh, dia baca zikir ni. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca 100 kali. Tak mampu baca sebelum, kalau tak sempat baca sebelum qabliyah subuh, boleh baca selepas qabliyah subuh. Lepas qabliyah subuh pun tak sempat, baru nak start baca, Imam Bilal pun dah qamat, boleh baca lepas sembahyang subuh. Yang pentingnya buat, jangan tinggalkan. Apa manfaat zikir ni? Zikir ini, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, barang siapa yang baca zikir ini 100 kali, maka dunia akan datang mengejar dia. Maka insya-Allah dunia akan datang mengejar dia. Dia tak cari dunia, dunia datang cari dia. Pendek kata, bahasa kita nak senang faham, murah rezeki dia. Apa amalan dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca 100 kali. Sebelum qabliyah subuh boleh, lepas qabliyah subuh boleh, lepas main subuh pun boleh. Baik. Ni antara amalan murah rezeki lah. Baik. Jadi apa yang dikatakan di sini, Nabi SAW bacakan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikanlah cahaya pada hatiku. Baik, ulama ada selisih pendapat. Kenapa Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW meminta agar diberikan cahaya pada hati Nabi? Ya Allah, jadi berikanlah cahaya pada hatiku, dan cahaya pada lidahku, dan cahaya pada pendengaranku. Ada selisih pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan yang ditulis yang Imam Nawawi rahimahullah taala sendiri tulis dalam kitab Syarah Muslim, di mana para ulama mengatakan di antaranya kerana yang dimaksudkan dengan cahaya sini adalah hidayat, pimpinan, petunjuk. Jadi bila kata hidayat pada hatiku, cahaya pada hatiku, ya Allah berikanlah hidayat pada hatiku. Berikanlah taufik dan hidayat pada hatiku. Ya Allah, dan cahaya pada lidahku. Ya Allah berikanlah petunjuk pada lidahku. Bermakna tunjukkan, berikanlah taufik dan hidayat pada lidahku, agar mana aku dapat menggunakan lidahku ini untuk taat kepadamu. Bukan untuk bermaksiat kepada kamu. Bukan untuk bercakap bohong. Bukan untuk mengumpat. Bukan untuk menyombong diri. Dan seterusnya. Baik. Dan cahaya pada pendengaranku, dan cahaya pada pemandanganku, ataupun pandanganku, ni semua sama. Minta Allah pimpin, berikan hidayat. Itu pendapat ulama yang pertama. Adapun pendapat ulama yang kedua mengatakan yang dimaksudkan dengan cahaya sini adalah perkara yang halal. Bermakna, ya Allah bantulah aku untuk berikanlah aku cahaya pada hatiku, bermakna jadikanlah apa-apa yang ada pada hatiku, apa-apa yang terlintas pada hatiku, apa-apa yang diucapkan oleh lidahku, apa-apa yang aku dengar oleh telingaku, apa yang aku pandang oleh mataku, semuanya adalah perkara-perkara yang halal. Kerana perkara-perkara yang halal ini adalah perkara yang asas untuk mendapatkan hati yang bersih. Itu tujuan dia. Perkara yang asas dalam mendapatkan hati yang bersih adalah mengambil yang halal. Memakan yang halal itulah paling basic dia. Jadi, ini ala kulli hal, ini adalah perselisihan di antara ulama. Yang pertama tadi adalah taufik dan hidayat kepada anggota yang diminta. Hati, lidah, pendengaran, pandangan dan seterusnya. Panca indera lah. Kemudian, yang kedua adalah perkara yang halal. Apa yang halal didengar, apa yang halal diucapkan, apa yang halal dilihat, dan seterusnya. Kemudian, yang ketiga, pendapat ulama ketiga mengatakan yang dimaksudkan dengan cahaya sini adalah literally cahaya pada hari akhirat. Bermakna kita minta Allah SWT memberikan cahaya kepada kita pada hari kiamat nanti. Hati kita bercahaya, pandangan kita bercahaya, mata kita bercahaya, mulut kita bercahaya, lidah kita bercahaya dan sebagainya. Kemudian dalam hadis yang sama, doa yang sama, Nabi SAW minta agar Allah berikan cahaya di belakangku, cahaya di depanku, cahaya di atasku, dan cahaya di bawahku, dan jadikanlah aku cahaya. Ini juga terjadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan bila kata Nabi SAW mulakan dengan panca indera, jadi the extension of
anggota-anggota disebutkan itu adalah cahaya di sekeliling Nabi SAW ataupun cahaya di sekeliling kita, bermakna kita juga memintakan orang-orang yang terdekat di antara kita pun mendapatkan cahaya tersebut. Orang-orang di sekeliling kita lah, orang-orang yang berada di belakang kita agar mendapatkan cahaya. Dan apa makna cahaya? Tu dah dijelaskan tadi, itu maksudnya. Dan boleh juga dimaksudkan di sini cahaya bermakna literally cahaya. Bermakna bermakna kita mendapatkan cahaya tu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya cahaya. Literally cahaya di hari kiamat. Dan boleh juga kita extendkan, kita masukkan cahaya situ, dimasukkan cahaya situ adalah perkara-perkara yang halal. Jadi bukan sahaja kita dapat, tapi juga orang-orang yang terdekat di antara dengan kita. Jadi itu dimasukkan dengan cahaya. Pimpinan, taufik dan hidayat daripada Allah, perkara-perkara yang halal dan cahaya yang sebenar-benar cahaya di hari kiamat. Jadi itu maksudnya cahaya. Mungkin juga ada maksud yang lain di sebalik apa yang telah kami kongsikan sebentar tadi. Selain daripada 3 makna ni, mungkin juga ada makna-makna yang lain. Wallahu a'lam, mungkin juga. Pasal ini cuma hanya pendapat ulama. Bukan daripada Nabi kata, cahaya ni makna dia ni, cahaya ni makna ni, tak. Ini kalau dalam kitab kitab Futuhat Rabbaniyah, Syarah Askar Nawawiyah mengatakan, ini hanyalah pendapat ulama. Dan pendapat ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muslim. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Jadi insya-Allah kita akan menyambung lagi masih dalam tajuk yang sama, bab apa yang dibaca apabila dia menuju ke masjid. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita akan jumpa pada perjumpaan yang akan datang. Insya-Allah. Ilahuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.